Bahagian Baitul Mal Negeri Johor telah ditubuhkan sejak tahun 1934. Institusi ini mempunyai keistimewaan tersendiri dengan tanggungjawab tertentu. Majlis Agama Islam Negeri Johor berperanan dan bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir harta zakat, Baitul Mal dan wakaf di seluruh negeri Johor sebagaimana peruntukan di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor tahun 2003. Untuk tujuan pengurusan harta-harta Baitul Mal, Majlis Agama Islam Negeri Johor bertanggungjawab dan berperanan untuk mengurus tadbir harta-harta Baitul Mal yang diperolehi daripada pelbagai sumber, terutama daripada harta-harta pusaka si mati yang tidak dapat dihabisi oleh ahli waris. Begitu juga dengan harta-harta yang bersumberkan wang tidak patuh syariah dan harta-harta yang dijumpai oleh umat Islam. Penubuhan Baitul Mal. Bidang kuasa Baitul Mal telah dinyatakan dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 Seksyen 81. Suatu kumpulan wang bernama Baitul Mal adalah dengan ini ditubuhkan. Baitul Mal hendaklah terdiri daripada semua wang dan harta alih atau tak alih yang menurut hukum syarak atau di bawah enakmen ini atau peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya teratur atau disumbangkan oleh mana-mana orang kepada Baitul Mal. Pada dasarnya, fungsi Baitul Mal adalah menalpasi dan merekod harta Baitul Mal, mengawal, menambah dan memajukan harta-harta Baitul Mal, mengagihkan kepada masarif mengikut ketentuan syarak. Bidang kuasa: menerima dan mentadbir harta pusaka orang Islam yang mati dan tidak mempunyai waris. Yang berwaris menghabisi harta. Sumber: harta orang Islam yang mati tiada berwaris. Harta orang Islam yang mati berwaris tetapi tidak menghabisi harta. Harta yang diperolehi daripada sedekah, khairat, faedah bank, harta luqata yakni dijumpai, pemberian sedekah, derma. Wang tidak patuh syariah. Aktiviti: mentadbir harta Baitul Mal, urusan penembusan hak Baitul Mal, urusan pindah milik melibatkan hak Baitul Mal, menerima luqatah, menerima wang atau harta yang tidak patuh syariah, kuning cara pengurusan harta pusaka, agihan harta Baitul Mal, agihan hasil, bantuan kepada pesakit, bantuan perubatan, pembelian kain kafan si mati yang tiada berharta, bantuan sara hidup anak-anak yang terbiar, bantuan kepada orang tua yang kurang upaya, orang tua yang tiada pekerjaan dan tiada yang menanggungnya, bantuan kepada asnaf zakat, bantuan kepada kebajikan am. Pengenalan harta pusaka. Menurut Kamus Dewan, pusaka adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, yakni untuk diwarisi oleh keluarganya, yang dipanggil harta warisan. Menurut istilah syarak, harta warisan ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, yang telah menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagih-agihkan di kalangan mereka yang berhak. Secara umumnya, Baitul Mal berhak mewarisi pusaka berdasarkan 3 sebab. Si mati tidak mempunyai waris, si mati mempunyai waris tetapi tidak berhak menerima pusaka kerana waris tersebut berlainan agama, murtad atau pembunuh si mati, dan si mati mempunyai waris tetapi tidak dapat menghabisi harta pusaka. Harta atau wang tidak patuh syariah. Harta atau wang tidak patuh syariah merujuk kepada semua jenis harta yang diperolehi yang bertentangan dengan syariat Islam. Harta tersebut dikategorikan sebagai pemilikannya yang tidak iktiraf oleh syarak. Walaupun dari sudut komersial atau ekonomi ia mempunyai nilai seperti hasil riba, rasuah, judi,
atau berlaku percampuran aktiviti yang dibenarkan oleh syarak dengan yang diharamkan. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maksudnya, dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim-hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa sedangkan kamu mengetahui. Harta yang tidak patut syarak tidak boleh dimiliki. Harta sedemikian wajib dibelanjakan kepada membantu fakir dan miskin, anak-anak yatim, musafir, jihad di jalan Allah, perkembangan dakwah Islam, pembinaan masjid dan pusat-pusat Islam, serta perkara-perkara bersifat kebajikan. Dalam erti kata lain, harta yang haram tidak boleh dimiliki oleh sesiapa secara khususnya. Sebaliknya, ia menjadi milik kepada masalah ammah dengan menyerahkan kepada Baitulmal untuk pengurusan dan pemegang amanah. Pengertian fidyah. Fidyah merupakan bayaran denda yang dikenakan terhadap individu Islam yang tidak dapat menggantikan puasanya di bulan Ramadan pada satu tahun sehingga tiba bulan Ramadan tahun berikutnya. Hukum membayar fidyah adalah wajib. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang bermaksud, dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Walaupun fidyah telah dibayar, namun bagi mereka yang sengaja meninggalkan puasa atau kepada golongan tertentu, puasa yang ditinggalkan tetap wajib diganti mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Kadar fidyah. Satu hari dendanya bersamaan satu mud, yakni satu cupak beras. Satu mud bersamaan 1/4 nilai zakat fitrah semasa. Adalah menjadi harapan Majlis Agama Islam Negeri Johor berupaya mengurus dan mentadbir harta zakat, Baitulmal dan wakaf dengan sempurna sebagai sumber kewangan ekonomi umat Islam dan seterusnya memajukan dan menjana ekonomi umat Islam dan dapat memenuhi kehendak kehidupan duniawi dan ukhrawi dan seterusnya mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Saya menyeru kepada seluruh umat Islam di seluruh negeri Johor akan dapat memberikan kerjasama yang padu kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam merealisasikan visi dan misi dan seterusnya menegakkan syiar Islam.